Bagaimana budaya dan adat tradisional boleh mempengaruhi amalan hidup sihat termasuk pemakanan, senaman dan penjagaan diri. Tai Chi ialah ilmu mempertahankan diri Cina yang memfokuskan pada keseimbangan energi Qi dalam tubuh manusia. Selain dikenali sebagai ilmu mempertahankan diri yang unik kerana gerakannya yang lambat, tidak menunjukkan kekuatan dan menyerupai senaman. Tai Chi juga dikenali sebagai ilmu mempertahankan diri yang memiliki pengaruh terapi atau penyembuhan dalam latihan-latihannya. Ada yang mengatakan Tai Chi ialah tinju tingkat tinggi, pukulan tanpa batas, pukulan tingkat tinggi atau pukulan halus. Istilah tingkat tinggi tanpa batas atau halus ini dimaksudkan sebagai penggunaan tenaga energi Qi yang dianggap kekuatannya sangat tinggi di atas tenaga otot atau tenaga biasa. Tai Chi juga melatih penggunaan energi Qi melalui latihan-latihan keseimbangan dan keselarasan antara tiga elemen iaitu gerak fisik, fikiran konsentrasi dan ketenangan serta pengaturan nafas. Yoga memiliki akar dalam budaya India dan telah menjadi bahagian integral dari warisan budaya mereka selama ribuan tahun. Praktik yoga melibatkan keseimbangan antara tubuh, fikiran dan jiwa serta menekankan meditasi, gerakan tubuh dan pernafasan. Yoga tidak hanya sebagai latihan fizik tetapi juga sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan holistik. Hingga saat ini, yoga tetap menjadi bahagian tak dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di India dan praktiknya melibatkan nilai-nilai spiritual, kesihatan dan keseimbangan hidup. Yoga telah meresap ke seluruh lapisan masyarakat dari permukiman, pedesaan hingga ke pusat kota, menjadikannya warisan budaya yang berharga bagi India dan dunia. Senaman tua merupakan senam atau pergerakan untuk meningkatkan kecergasan yang diilhamkan oleh orang-orang Melayu dahulu kala. Mengapa senaman ini dinamakan tua? Secara ringkasnya, asal tua diambil daripada perkataan petua di mana senaman ini bergerak atas petua. Senaman ini sesuai untuk semua peringkat umur kerana merangkumi senaman yang bersifat ringan, sederhana dan berat yang boleh dilakukan mengikut kemampuan masing-masing. Hari ini, setelah diperkenalkan senaman tua selama lebih 10 tahun, pengasas senaman tua dan para jurulatih telah mendapat pelbagai tindak balas dan reaksi positif daripada para pengamal senaman tua, sama ada dari dalam atau luar negara. Senaman tua sehingga ke hari ini telah membuktikan keserasiannya untuk menjadi penyembuh kepada beberapa penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis, asma dan lain-lain lagi. Setiap wanita yang diberi rezeki untuk mengandung perlulah menjaga diri mereka serta kandungan yang dibawa. Oleh itu, mereka tidak boleh makan atau minum sebarangan kerana ia akan membahayakan janin, bahkan boleh menyebabkan keguguran. Terdapat beberapa makanan dan minuman yang perlu dihindari semasa mengandung. Yang pertama ialah daging mentah atau setengah matang. Daging mentah mengandungi parasit toxoplasma. Ia boleh menyebabkan kecacatan pada perkembangan janin, keguguran atau kematian janin. Yang kedua ialah telur mentah atau setengah matang. Ia berbahaya kerana mengandungi salmonella. Yang ketiga ialah seafood mentah seperti sashimi kerana ia mempunyai bakteria yang berbahaya. Yang keempat ialah nanas. Nanas boleh menyebabkan keracunan. Yang kelima ialah kafein. Kafein penyebab bayi menjadi kecil dan keguguran. Dan yang terakhir ialah minuman beralkohol. Alkohol dapat melambatkan pertumbuhan fizikal janin. Matlaran menyusukan anak berbeza di antara masyarakat Cina kerana budaya dan tradisi yang berbagai. Beberapa keluarga tertentu mengikut kepercayaan dengan waktu yang tertentu atau cara menyusu. Tetapi ini mungkin berbeza antara individu dan keluarga masing-masing. Antara contoh, beberapa keluarga dalam masyarakat Cina mungkin mempraktikkan pantang larang ialah yang pertama, makanan dan minuman. Memilih makanan yang tertentu yang dipercayai dapat meningkatkan kualiti susu ibu. Makanan yang perlu dihindari seperti makanan pedas, seafood atau minuman bersoda. Hal ini dapat membantu untuk menjaga keseimbangan tenaga bagi ibu dan anak.
Seterusnya, masyarakat Cina mungkin mempraktikkan waktu menyusu yang berpegang dengan kepercayaan tradisional. Kepercayaan tradisional dengan prinsip-prinsip indahnya dalam perubatan tradisional Tiongkok. Contohnya menyusu pada waktu pagi atau pada waktu malam. Dan dalam konteks moden juga, keluarga Cina turut menggabungkan praktis tradisional dengan pengubatan moden. Yang ketiga, ritual tradisional setelah melahirkan, iaitu melibatkan ritual khusus setelah melahirkan. Contohnya, membaca doa atau persembahan yang dapat membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi keluarga baru. Kesimpulannya, penting untuk kita mencatat yang sifat pantang larang sangatlah mempengaruhi oleh sesebuah budaya seperti masyarakat Cina. Pantang larang pemakanan semasa jalani rawatan tradisional India ialah: pertama, makanan dan minuman yang dingin. Menurut tradisi Ayurveda, disarankan untuk mengelakkan makanan atau minuman yang terlalu sejuk kerana boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Kedua, makanan pedas atau berminyak. Disarankan untuk mengelakkan makanan yang terlalu pedas atau berminyak, terutama pesakit yang mengalami masalah pencernaan. Ketiga, makanan mentah. Dalam sesetengah tradisi, disarankan untuk menghindari makanan mentah kerana dianggap sukar dicerna dan memerlukan banyak tenaga untuk dicerna. Keempat, alkohol dan tembakau. Dalam tradisi perubatan tradisional India, alkohol dan tembakau dianggap merencatkan proses penyembuhan. Keluarga memainkan peranan penting dalam memastikan amalan kebersihan peribadi dijaga dalam masyarakat. Mereka bertanggungjawab untuk mendidik generasi muda tentang nilai kebersihan dan memastikan pemahaman tentang adat tradisional yang berkaitan. Keluarga juga berperanan sebagai model, memberikan contoh kebersihan peribadi kepada anak-anak dan mengajarkan mereka amalan-amalan penjagaan diri yang sesuai dengan budaya dan tradisi keluarga mereka. Dengan demikian, keluarga turut menyumbang dalam memastikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional terus dipelihara melalui praktik kebersihan peribadi. Cara-cara untuk mengurus masa adalah dengan membuat jadual. Mengurus masa adalah penting untuk mendidik diri kita sebagai insan yang berjaya kelak. Tetapkan waktu khusus untuk belajar setiap hari dan patuhi jadual itu sebaik mungkin. Jadual itu pula perlulah mengandung aktiviti yang perlu dilakukan, masa rehat dan rekreasi agar ianya memenuhi keseimbangan waktu kita. Ini membantu membentuk rutin dan memudahkan pengurusan masa. Oleh itu, kita perlulah membuat jadual harian kita agar dapat memudahkan semua pekerjaan kita dan mengelakkan diri daripada sifat suka bertangguh. Contoh amalan yang boleh kita lakukan ialah dengan menetapkan tempoh sesi ulang kaji agar dapat mengelakkan sebarang gangguan. Harus diingat, pengurusan masa yang sistematik adalah kunci keberkesanan dalam kehidupan generasi muda kini. Selamat mencuba. Media sosial memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat dan berlaku pelbagai kesan negatif. Misalnya, penipuan identiti seperti lelaki menyamar sebagai perempuan dan begitu juga sebaliknya. Pengguna media sosial yang lain akan tertarik kepada identiti palsu yang telah tersebar di internet sehingga berlakunya pembulian dalam talian. Ini juga memberi kesan buruk terhadap hubungan antara keluarga maupun pasangan. Mereka gemar mengikuti trend dengan mengupload gambar-gambar di media sosial tanpa memikirkan kesan dan akibat daripada perbuatan tersebut. Daripada kesan ini berlaku kemurungan atau masalah mental. Oleh itu, pengaruh media sosial dan selebriti penting dalam penjagaan kesihatan mental kerana generasi muda pada zaman kini lebih mementingkan teknologi berbanding budaya dan adat tradisional dari nenek moyang mereka. Marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan mental.